Didik TV KPM. Baik, kali ini kita nak belajar tentang al-manahij. Okey, kalau mudah dia ialah hukum hakam tajwid yang ada di dalam qiraat Abu Amr. Kan al-manahij ni mungkin satu kalam yang kita tak biasa, tapi mudah aja. Kita fikir mudah ni hukum hakam. Kita nak belajar apa hukum hakam yang ada di dalam qiraat Abu Amr yang berbeza daripada qiraat kita. Itu je. Okey, jadi kita lihat yang pertama dalam bab basmalah. Baik, basmalah di antara dua surah ada tiga wajah ataupun tiga bentuk. Yang pertama, adanya basmalah. Hujung surah, kemudian ada basmalah, kemudian awal surah. Biasa. Kita pun begitu. Hukum hakam tajwid kita pun begitu. Tapi di sana ada dua lagi. Yang kedua iaitu sambungkan tanpa basmalah. Yang ni luar biasa. Maknanya hujung surah sambung dengan awal surah tanpa basmalah. Yang ni luar biasa. Sambungkan. Baik, yang ketiga ialah berhenti tanpa ambil nafas tanpa basmalah. Yang disebut sebagai as-saktu. Saktah, kan? Berhenti seketika tanpa ambil nafas dengan niat untuk meneruskan bacaan. Saktah tu dah belajar dah tu. Kan? Maknanya kita tahu. Jadi tiga bentuk ini memang ada di dalam basmalah di antara dua surah di dalam qiraat Abu Amr. Sesiapa yang nak baca qiraat Abu Amr, Ad-Duri ke As-Susi ke, maka inilah bentuk wajah basmalah di antara dua surah. Baik. Kita lihat bagaimana kalau soalan tu kalau kita kata boleh kita mungkin keluar mungkin keluar bentuk dia gini. Okey, kalau kertas 2 kita kata OPB. Okey, jadi dia keluarkan kenyataan. Saktah bidunil basmalah laisa wajha min aujihil basmalah baina suratain lil Imam Abi Amr. Saktah tanpa basmalah bukan salah satu daripada wajah basmalah di antara dua surah bagi Imam Abu Amr. Betul ke salah? Betul ke salah tu? Okey, nampak termenung dah tu. Dapat kan? Nak jawab? Okey, kita minta Dia lah. Tafadhali Dia. Ya, saya. Boleh? Jawapannya salah. Jawapan dia salah. Okey, betul lah tu. Ahsanti. Tahniah, bagus. Okey, memang jawapan dia salah. Yang sebenarnya memang saktah tanpa basmalah memang salah satu daripada wajah basmalah di antara dua surah bagi Imam Abu Amr. Baik, kita lihat pula kalau berbentuk subjektif. Waddih wajhal basmalah baina surataini lil Imam Abi Amr. Tolong jelaskan wajah basmalah di antara dua surah bagi Imam Abu Amr. Mungkin kita tak minta murid lah. Kita cuba ingat balik. Ada tiga. Iaitu ithbat basmalah baina suratain. Okey, murid-murid di rumah cuba ikut. Ithbat basmalah baina suratain. Al-waslu bidunil basmalah. Dan yang ketiga, as-saktu bidunil basmalah. Senang je Ustaz. Memang senang. Kan? Siapa kata susah? Belajar ni senang. InsyaAllah. Okey, jadi kita doakan supaya berjaya ingat. Baik. Cuba kita lihat pada bab yang kedua ataupun hukum hakam yang kedua iaitu al-idgham al-kabir. Apa maksud al-idgham al-kabir? Idgham kabir ni ialah huruf yang pertama berbaris, yang kedua pun berbaris. Tak ada dalam qiraat kita. Nanti kita tengok contoh dia, memang kita akan terkejutlah. Okey. Sama ada mutamathilain, memang dua huruf tu memang sama. Kalau ba, kalau kaf, kalau lam. Ataupun mutaqaribain, mungkin sama dekat dia punya sifat tu seperti qaf dengan kaf. Kan? Ataupun ba dengan mim. Ataupun al-mutajanithain, mungkin kita kata makhraj tu hampir sama. Ataupun sifat lebih kurang sama. Dia ada sifir dia. Macam ta dengan to ke Ustaz? Ta dengan to. Tu lebih kurang gitulah. Dia ada sifir dia. Sifir dia tu agak
panjang sedikit lah. Tak apa, kita belajar kaedah dulu. Baik. Jadi kita lihat mutamathilain. Ni mim mati bertemu mim berbaris atas. Ini huruf yang sama. Kemudian mutaqariban, dal dengan shin dal dengan shin. Kalau mutajanithain, mim dengan ba. Lebih kurang gitulah dia punya ni, dia ada sifir dia. Baik, jadi kita dapat lihat di sini ada huruf-huruf yang mutamathilan, mutaqariban, mutajanithan. Kalau Imam Abu Amr, minta maaf, ini wajah untuk Susi tadi. Susi sahaja. Ad-Duri tidak terlibat. Jadi kalau mutamathilain, bunyi dia akan Ar-Rahim Maliki Yaum. Gitu. Kalau mutaqariban, wasyahis syahid. Dal tu hilang. Masukkan ke dalam shin, jadi shin. Kalau mutajanithain, mim ngambah, a'lam bima. Itu dia punya cara dia. Okey. Murid-murid, cuba perhati antara 3 contoh ni, yang specialnya ada pada ini. Contoh yang pertama. Apa dia contoh dia? Iaitu sebelum dia didahului oleh huruf mad, maka di sana lahir 3 wajah. 3 bentuk. Masya Allah. Banyak pula Ustaz. Ya, memang macam tu. Okey, kalau sebelum dia ada huruf mad, berlaku idgham kabir, maka idgham kabir tu boleh baca dengan 2, boleh baca dengan 4, boleh baca dengan 6. Ustaz bagi contoh dulu. Nanti kita minta murid buatlah di slide yang akan datang. Kalau 2 harakat, Ar-Rahim Maliki Yaum. Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Itu 4. Kalau 6, Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Tu. Jadi hi itu yang kita bawa 2, 4 atau 6. Kalau bawa dalam solat, jangan bawa 3-3 lah. Kan bawa 1 je, pilih 1 je tu nak tunjuk hebat dia bawa 3-3 tapi kan memang itu luar biasa tu Luar biasa. tu baik. Jadi bawa 1 je. Okey, kena ingat kalau sebelum dia ada huruf mad, dia ada 3 wajah. Kalau sebelum dia tak ada huruf mad, idgham kabir semata-mata, tak ada apa-apa wajah, hanya 1 wajah sahaja. Baik, kita tinggal yang ni dulu. Kita lihat bagaimana kalau bentuk soalan tu ada. Okey, kalau OPB. Okey, kita lihat. Qara'al imam Abu Amr wa syahida syahidun bi ... kena pilih at-taklil ke al-idgham ke al-idkhal. Kita mintalah Imtiaz. Boleh Imtiaz? Tafadhal Imtiaz. Ya, Ustaz. Okey. Apa pilihan anda? Bi idgham Bil idgham, iaitu idgham ke kabir. idgham kabir. Okey, jadi bunyi dia wasyahis syahid. Itu yang dibaca oleh As-Susi. Okey, bagus. Tahniah. Baik. Itu mungkin dia sedia dah jawapan, kita tinggal pilih. Okey, kalau kata yang subjektif. Okey, soalan dia tanya kam aujahul qiraati lil imam Abi Amr fi qaulihi ta'ala wa yastahyuna nisaakum. Ni bertemu, iaitu mutamathilain. Lihat murid-murid, sebelum tu didahului oleh huruf mad. Jadi soalan dia ialah kam, berapa wajah qiraat yang ada bagi Susi daripada Imam Abu Amr, dan jelaskan dia. Okey, kita minta seorang murid, iaitu Dia. Tafadhali Dia. Ya Ustaz. Yang pertama, idgham al-kabir fi Ma'al Qasri. al-qasri munfasil. Okey, Qasri Munfasil, bagus. Kemudian Yang kedua,
idgham al-kabir fi Ma'a fasil. munfasil. Okey, bagus. Fasil. Okey, satu wajah lagi. Yang ketiga, idgham al-kabir fi Ma'a isba'. isbaq munfasil. Okey, isbaq munfasil. Okey, ahsanti. Okey, dia cuba jawab sebab jawapan tu agak panjang. Oh. Kan. Jadi kalau dia menulis tu okey. faham. Okey, kerana dia nak ni okey. Okey, bagus. Tahniah tau, tahniah bagus. Tahniah bagus sebab di belakang tu dia ada kata wabayyinha, tolong jelaskan dia. Tiga-tiga wajah tu kena jelaskan. Okey, jadi ni kita kata bentuk yang mungkin boleh kita kata ada dalam subjektif lah. Baik, kita lihat pula hukum yang ketiga iaitu al-mad wal qasr. Ad-Duri dan As-Susi dalam bab mad wajib muttasil iaitu at-tawassut iaitu 4 harakat. Manakala dalam mad jaiz munfasil, kalau Ad-Duri dia ada 2 wajah. Dia boleh al-qasru, boleh at-tawassut. Al-qasru bermakna 2 harakat, at-tawassut bermakna 4 harakat. Tapi kalau As-Susi, mad jaiz munfasil 1 wajah sahaja iaitu 2 harakat. Dia beza pada mad jaiz munfasil. Mad wajib muttasil tetap 4 sama, okey, tapi kalau mad jaiz munfasil mereka berbeza. Ad-Duri 2 4, kalau As-Susi 2 sahaja. Okey, mudah je nak ingat Baik. Kita lihat pula hukum yang keempat iaitu al-hamzu al-mufrad. Hamzah yang sendiri, bersendirian mufrad lisusi. Ingat susi saja, Ad-Duri tidak terlibat dalam perbincangan ni. Baik. Kalaulah hamzah yang mati berada pada fa fa'il, ain fa'il dan lam fa'il, maka wajahnya ialah tukarkan kepada huruf mad. Contoh dia, bimu'minin akan dibaca dengan bimuminin. Okey, mungkin nanti saya minta Syafiqah test lah. Boleh. Okey, kalau wabirin dibaca dengan wabirin. Okey, satu contoh lagi, kalau faddarotum dibaca macam mana? Faddarotum. Alif mad. Rotum. Aywa, ahsanti. Kan? Kita tak biasa, tapi itulah qiraat dalam Abu Amr. Dijadikan dia mat lah Ustaz. Betul. Okey, baik. Bi mu'minin, apa lagi mukmin. Yati jadi yati. Gitulah bagi As-Susi luar biasa bacaan dia. Memang kalau bawa dalam solat yang banyak perbincangan berubah qiraat ni As-Susi lah antaranya. Baik. Mungkin kita kata okey. Qara'a mungkin soalan kita kata soalan OPB. Kertas yang kedua bahagian alif. Qara'al imam ad-Duri an Abi Amr bimu'minin dengan dot apa dia? Al-ibdal, an-naqlu, at-tahqiq. Kita minta Khadijah. Tafadhal ya Khadijah. Ya Ustaz. Okey. Jawapan dia al-ibdal. Al-ibdal. Yalah, dah ada jawapan kat atas. Kan? Jawapan bocor dah ada kat atas dah. Kan? Okey, tahniah. Bagus. Alhamdulillah. Baik. Kita lihat at-taklil. Bab yang kelima iaitu at-taklil. Atas wazan. Apa? Contoh. Ni saya datang contoh. Ni mauzun je. Okey. Wassalwa. Bermakna wazan dia fa'la. Kalau Isa wazan dia fi'la. Kalau Musa wazan dia fu'la. Baik. Tu. Sengaja saya tak datangkan wazan, saya datangkan mauzun dia. Maknanya wazan apa tadi, ulang balik, fa'la, fi'la, fu'la. Jumpa je kalimah-kalimah atas wazan ini, maka kita ada taklil. Wassalwa jadi wassalwa. Isa, Isa. Musa,
Musa. Aiwa. Oh, boleh belajar terus. Boleh belajar terus. Alhamdulillah bagus. insyaAllah. Senang je kan? Murid-murid insya-Allah pasti dapat. Okey. Baik. Dan yang kelima ni juga, dalam bab yang kelima ni juga ada imalah. Oh, dia ada taklil dan ada imalah. Ya, dalam qiraat Abu Amr dua-dua bentuk ni ada. Kalimah ishtara li az-zikra. Apa spesial, apa yang persamaan ada, iaitu dia ada ra. Jadi kalimah yang ada alif sebelum dia ada ra hendaklah diimalahkan. Contoh ishtara jadi ishtare. Zikra. Az-zikri. Betul. 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 Oh, okey Okey. Ustaz. Satu lagi al-abrari dengan absarihim. Persamaan yang ada ialah ra di hujung kalimah dan berbaris bawah. Itu syarat dia. Al-abrari jadi al-abrari. Absarihim jadi absarihim. Okey. Murid-murid, ada satu lagi iaitu kalimah an-nas. Yang ni hanya untuk ad-duri sahaja. Kalimah an-nas kalau berbaris bawah, mana saja kita jumpa ad-duri mestilah imalah. Qul a'udzu birabbin nas. Ad-duri. Tu Duri siapa? Ad-duri Abu Amr. Okey, dia ada imalah. As-Susi tidak. Okey. Kemudian fathah ya idhafah. Kalaulah selepas ya idhafah ini hamzah berbaris atas, hamzah berbaris bawah, hamzah baris depan ataupun alif lam makrifah, alif lam ta'rif. Kita tengok contoh terus. Qala inni a'lam dibaca oleh mereka, duri dengan susi apa dia? Qala inni a'lam. Ya tu baris atas. Mana-mana kita jumpa ya tu baris atas. Inni uridu dibaca dengan inni ya uridu. Mungkin Syafiqah nak cuba. Fataqabbal minni innaka dibaca dengan Fataqabbal minni ya innaka. Masya-Allah. Boleh buat dalam solat terus dah. Aduh. Pakar dah tu. Okey. La yanalu ahdiyaz zalimin. Ya tu kasih baris atas. Okey. Jadi ini kata-kata ya idhafah. Bariskan ya idhafah tu dengan baris atas. Selesai masalah. Ini untuk qiraat Abu Amr. Baik, hamzah di dalam dua kalimah. Lihat murid-murid, ada sifat aa, au dengan ai. Lihat contoh terus. Kalau au. Okey, sorry. Kita kata tashil hamzah yang kedua berserta dengan idkhal. Idkhal alif mat, masukkan alif mat di antara dua hamzah tersebut. Contoh dia au akan dibaca dengan au nabiukum. Hamzah kedua tu dah jadi tashil dah. Dia tak tepat sangat dengan hamzah yang betul. Au nabiukum. Pertama dah lanjut sebab apa? Sebab ada alif mat, kita masukkan alif mat tengah-tengah. Okey, kalau aiza mungkin Syafiqah nak cuba. Anzartahum. Oh, saya. Saya cuba saya. Cuba silakan. Anzartahum. Betul. Oh, betul Anzartahum. Okey, ahsanti, bagus. Jadi itu kita kata tashil hamzah yang kedua ada alif mat, kita masukkan di tengah-tengah. Mudah saja Baik. Kemudian kita lihat pada hamzatan min kalimatain. Kalau dua hamzah dalam dua kalimah, dia ada jenis yang sama. A, i, u. Kita belajar ni memang ada jumpa benda-benda ni. Okey, kita gugurkan hamzah yang pertama untuk Abu Amru. Jadi dua harakat. Contoh dia apa? Gugur. Sya'an syarah. Hamzah pertama kita buang. Sya'an syarah. Mudah aja. Okey. Kemudian ada satu wajah lagi tapi ni untuk ad-duri sahaja, iaitu dengan 4 harakat. Sya'an syarah. Sebab apa jadi dua wajah untuk ad-duri, Ustaz? Bukankah mad jaiz munfasil bagi ad-duri ada 2 dengan 4? Inilah tempat dia. Ulang kembali pada hamzatan min kalimatain. Baik. Hamzatan min kalimatan mukhtalifatain. Ini dia berbeza. Dua hamzah tapi baris tak sama.
Okey, au, ia, ui, ai dengan ua. Apa kaedah dia? Dia pelbagailah. Kalau au dengan ai, tashilkan hamzah kedua. Okey. Waja'a ummah, waja'a ummah, waja'a ikhwah. Hamzah kedua kita tashilkan. Kalau ia dengan ua, kita ibdalkan kepada huruf mad yang bersesuaian. Minta maaf, huruf waw ataupun ya, ikut kesesuaian. Kalau as-sama'i yawi'tina, nasya'u wasabnahum. Asal dia nasya'u asabnahum. Tu baik. Kemudian ui. Ui dia tashil pun ada murid-murid dan dia ada ibdal. Dua-dua ada. Okey, dua-dua ni ada dalam UI. Didik TV KPM